Korang, jom pergi cari baju heboh. Serius lah. Mana boleh? Jom kita heboh di rumah je. Jom heboh di rumah. Buat pertama kalinya, kita sama-sama jom heboh di rumah. Ada macam-macam aktiviti menarik. Banyak persembahan artis hebat. Ramai pula tu. Dengan ceritakan ada macam-macam tawaran hebat. Syoknya. Bukan tu je, ada juga peluang untuk menang Proton X70 dan banyak lagi hadiah menarik. Pada 29 dan 30 Ogos ini, Mulai 9.20 pagi di TV9. 7点巨献，三生山势枕上书。每逢星期一至五晚上7点，八度空间全马首播。疫情期间，我国竟然还出现了霍乱的病例。星期一一起来了解。要是疫情反弹，中小型企业该如何在疫境中生存？星期二来分析。听说痛风开始有年轻化的这个趋势，那星期三我们就一起来探究。星期四，专家告诉你什么是弹性素食饮食法。星期五的你知多少，告诉你环保刻不容缓，一起来学习垃圾应该如何分类。记得要守住活力加油站。Tuanku, Atik ada menerima kad e-sensus daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Terima kasih. Kini, Beta telah mengisi e-sensus. Bersamalah kita menjalankan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Mengakibatkan kesan yang serius kepada kanak-kanak dan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Program-program kenegaraan sempena Hari Kebangsaan 2020 bertemakan Malaysia Prihatin, Info on Wheels Merdeka, Merdeka at Community, Merdeka at Kelab Malaysiaku, Pertandingan Pidato Kenegaraan, Pertandingan Pengisahan Kenegaraan, Sayembara Sajak Merdeka, Sayembara Cerpen Merdeka, Pertandingan Fotografi Klik at Merdeka, Pertandingan Bintang Patriotic Smule 2020, Pertandingan Mewarna dan Melukis sempena Bulan Kebangsaan 2020, Penteraman Live Jam edisi Merdeka.
Malaysia prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Bersama-sama menyemarakkan semangat kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia prihatin. Tangkap-tangkap di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah pun dikuatkuasakan pada hari ini. Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Sejak 1 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan 15 buah kluster baru. Kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup pun. PKP akan dilaksanakan. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat bagi manfaat individu. Isi rumah berpendapatan kurang RM4,000 akan menerima RM1,600 dan yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM8,000 akan menerima RM1,000. RM200 akan diberikan kepada penuntut IPT di seluruh negara dan RM500 untuk pesara awam. Bagi individu bujang berpendapatan kurang daripada RM2,000 akan menerima RM800, manakala yang berpendapatan lebih daripada RM2,000 akan menerima RM500. Bagi penjawat awam, mereka akan menerima RM500 iaitu grade 56 ke bawah dan kontrak. Pemandu teksi dan e-hailing pula masing-masing akan menerima RM600 dan RM500. Semua pembayaran akan dibuat secara one-off bermula April 2020.